Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, untuk hari ini matematik tingkatan 2 kita telah masuk bab yang baru iaitu bab 12 sukatan kecenderungan memusat. Untuk standard pembelajaran 12.1.1 saya nak kamu buka buku teks muka surat 146 iaitu berkaitan dengan menentukan mood, mean dan median. Okey, bagi suatu data tak terkumpul. So, hari ini kita akan lihat berkaitan dengan mood, mean dan median. Okey, berkaitan dengan yang pertama ada nota sedikit. Okey, sukatan kecenderungan memusat. Okey, apa dia sukatan kecenderungan memusat? Okey, ialah suatu sukatan yang dapat menunjukkan kedudukan sesuatu kumpulan data. Okey, dan memperihalkan maklumat keseluruhan data tersebut dengan satu nilai sahaja. So, tajuk ni berkaitan dengan data lah. Nah, untuk matematik, data memang amat-amat penting lah. Nah, data mestilah tepat, mestilah yang sahih. Okay. So, bagaimana kita nak menguruskan data yang banyak? So, untuk tajuk ni kita akan belajar cara nak menguruskan data sebenarnya. Okay, untuk dapat data yang tepat dan data yang valid lah. Okay. So, ada kaedah-kaedah yang kita akan gunakan. So, kaedah yang kita akan gunakan di bawah ni lah. 3 jenis sukatan. Okay, 3 jenis. Ada 3 jenis lah. 3 jenis sukatan kecenderungan memusat ialah okay, yang pertama mean ataupun purata. Okay. Selalu kita sebut purata. Tapi untuk tajuk ni kita akan guna perkataan mean. Mean tu purata, median tu benda yang berada di tengah-tengah lah. Median, bahasa Inggeris kan. Middle. Okay. So, median adalah data yang berada di tengah-tengah. Okay. Mood. Okay. Mood, apa dia pula mood? Okay. Nanti kamu akan tahulah ketiga-tiga perkataan ni apa maksud dia. Macam mana kita nak mencari nilai bagi ketiga-tiga jenis sukatan kecenderungan memusat. Okey, untuk yang pertama, kaitan dengan sukatan kecenderungan memusat yang ada 3 perkara tadi, kita akan lihat mood dahulu. Apakah itu mood dan bagaimana menentukan mood? Okey, so mood bagi suatu data. Okey, pentinglah kamu faham maksud mood ni. Mood bagi suatu data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Apa maksud nilai yang paling tinggi kekerapannya? Maksudnya di sini apabila ada sesuatu data, dalam data tu ada pelbagai maklumat. Okey. So, daripada data tu kita nak tahu apakah mood bagi data tersebut. Macam mana kita nak tahu mood? Kita kena tengok dalam data tu apakah nilai angka atau perkataan yang diulang banyak kali. Itu yang dikatakan nilai yang paling tinggi kekerapannya. Ini perkataan kekerapannya ni. Kekerapannya tu bermaksud bilangan. Okey, bilangan. Bilangan sesuatu data itu muncul. Bilangan data. Ini penting. Kena faham ni bilangan data. Okey. So, untuk tajuk ni kamu akan berjumpa dengan perkataan kekerapan tu memang akan banyak lah kita akan jumpa. Kekerapan tu sebenarnya bahasa yang kita nak guna sebenarnya bilangan data lah. Okey. So, dalam suatu data kadang-kadang terdapat 2 mood. Maksudnya ada 2 data yang kekerapannya sama bilangan. So, bila ada kekerapan yang sama bilangan, bermakna ada 2 mood lah. Okay, ada 2 mood dalam satu set data apabila kekerapan tertingginya sama. Okay. Dan ada juga set data dikatakan tiada mood. Apa pula maksud tiada mood? Tiada mood tu jika apabila nilai kekerapan satu set data itu sama. Dia tak ada yang lebih. Semua sama. Kalau 2, semua data tu ada 2 kali. Kalau 1, semua data tu ada 1 kali. Itu maksud dia. Okey, so kita lihat contoh. So, contoh ni akan menunjukkanlah ciri-ciri mood dan juga berkaitan nota tadilah. Waktu bila ada mood, waktu bila mood untuk set data tu ada 2, waktu bila set data tu tiada mood. Macam tu. So, kamu kena faham situasi. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Nyatakan mood bagi setiap set data berikut. So, data A yang pertama ni adalah nombor. Kita tak tahulah nombor ni apa. Bilangan hari ke, bilangan murid ke, kita tak tahu. Tapi ada beberapa nombor. So, kalau kamu lihat kat sini ada nombor 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5.
So data ni berselerak lah. Bercampur-campur. Sekejap nombor 4. Lepas tu nombor 5, nombor 2, nombor 3. Dia ulang balik nombor 4. So macam mana kamu nak tentukan mood? So kamu ambil data yang pertama iaitu 4. Kamu kira berapa bilangan 4. So bila kamu kira, kamu potong. Kan kamu potong dekat soalan. Contoh kita nak kira bilangan 4. Dia ada 1, 2, 3. So 4 ada 3. 3 kali lah. Maksudnya 3 kekerapan lah. Itu maksud dia. Tu kita lihat nombor 5 pula. Nombor 5 ada berapa? Berapa kali wujud? Nombor 5 ada 1, ada 2. So nombor 5 ada 2 kali kekerapan. Kekerapan untuk nombor 5 2. Itu maksud data ini. Nombor 2 pula. Okey, nombor 2 pula ada berapa kali dia muncul? Okey, 1 sahaja. Dan nombor 3 pun 1. Macam tu. Okey. So kalau kamu lihat kat sini, yang ini ni yang kamu kira tadi ni, ini kekerapan lah. Kekerapan. Okey, so macam mana kita nak tentukan mood? Nota tadi mengatakan mood ialah kekerapan tertinggi, betul tak? So daripada data ni, nombor mana yang kekerapan dia paling tinggi atau paling banyak? Nombor 4 lah, sebab kekerapan dia 3. So jawapan untuk contoh A ialah 4. Ambil yang data ni lah. Jawapan kena ambil data tu apa dia. Bukannya ambil kekerapan ni. Jangan silap pula. Jadi kalau kamu buat 3, salah lah. Kena tahulah jawapan kamu mesti berkaitan dengan data. Data ni adalah nombor 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Okey. Kita lihat pula B. Okey, B berkaitan dengan huruf pula. Mungkin huruf ni kita tak tahu apa dia. Tapi kita boleh tahu mood untuk data ini. So, kita buat macam tadilah. Kita senaraikan huruf M ada berapa kali. Okay, M ada 1, 2. Okay, M ada 2. Lepas tu, kita pergi ke huruf N pula. N ada 1 sahaja. Okay, lepas tu, ada huruf L. Okay, huruf L ada 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Dan yang terakhir huruf P. Huruf P ada 1, 2. Okey, nampak di sini. So, waktu kamu kira, kamu potong lah. Waktu kamu kira tu, kamu potong dan kamu tulis bilangan dia. Nah. So, jawapan kamu, apakah mood bagi data ini? So, kamu lihatlah kekerapan huruf mana yang paling tinggi. So, kalau kita lihat kat sini, huruf L lah kekerapannya sebab dia ada 4 kali kan. So, jawapan kamu ialah L. Senang je kan? Sebab tu, waktu buat, kena ikut step saya nah. Okey. So, kita lihat pula data yang ketiga, iaitu C. Berkaitan dengan minuman. Okey, so kita lihat yang pertama, kopi. Okey, kopi ada berapa kali kewujudan? Ada berapa kekerapan untuk kopi? So, yang pertama, 1, 2, 3. 3. Okay, lepas tu kita lihat pula minuman teh. Teh ada berapa yang minat? 1, 2, 3. Okay, 3 juga. Dan minuman terakhir ialah susu. Okay, susu ada berapa orang yang minat? Suka minum susu? Ada 1, 2. Okay, so kalau kamu lihat kat sini, kopi dan teh paling banyak tinggi bilangan kekerapan dia, iaitu 3. Okay, kedua-dua ni, kopi dengan teh, kekerapan dia adalah 3. Dan yang kekerapan tertinggi. So, bermakna ada 2 mood lah. Itu yang nota yang tadi tu. Kadang-kadang ada terdapat 2 mood. So, mood kamu akan jadi kopi dan teh. So, jawapan kamu tulis kopi dan teh. Bukan satu lah. Untuk C, dia ada 2 mood. Iaitu kopi dan teh. Itu yang nota tadi sebut tu. Okey. So, yang terakhir nombor D. Okey, berkaitan dengan nombor juga. Kita lihat nombor 2 ada berapa kali. Okey, nombor 2 ada 1 kali kekerapan dia. Nombor 4 pun sekali juga. Nombor 6. Nombor 6 pun ada sekali sahaja. Nombor 8. 8 pun ada sekali. Nombor 10. 10 pun ada sekali. So, nampak bilangan kekerapan dia sama. Tak ada yang tertinggi. Jadi, bermakna jawapan kamu kena tulis lah. Walaupun tak ada mood, kamu kena tulis tiada mood lah.
Nah, jangan tak tulis pula. Tak tulis maksudnya kamu tak jawab lah soalan ni. So, bila bilangan kegerapan untuk data tu sama, bermakna tiada mode. Okay, boleh faham untuk mode? Mode yang paling mudah. Antara 3 perkara tadi, mode, median dan mean, mode yang paling mudah. Tapi ada juga pelajar silap. Tolong berhati-hati nah. Okey, kita dah selesai untuk mode. Kita masuk yang kedua iaitu median. So, hari ni kita akan tengok dua saja, mode dan median. Sebab apa kita tak boleh nak lihat ketiga-tiga? Sebab median ni banyak sikit. Median ni ada pelbagai bentuk soalan. So, median ada banyak penerangan. Mode sedikit je. Okey, tapi median dia panjang. Okey, so kita akan lihat dua perkara lah. Mode dengan median sahaja untuk hari ini. Okey, apa dia median? Okey, median bagi set data dengan bilangan data ganjil. Bilangan data ganjil, kalau bilangan data tu ganjil, kena tahulah ganjil tu nombor ganjil lah. Nombor apa? 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Okey, so jika bilangan data ganjil, median ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Senang, kalau data tu ganjil, kita tahu dah median tu nilai dia duduk di tengah-tengah. Macam saya sebut tadi lah, median tu middle. Middle maksud dia tengah. Okey, situasi yang kedua, median untuk set data yang bilangan data genap. Okey, bilangan data genap. Contoh data tu ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Maka kita tak boleh ambil yang tengah-tengah. Kita kena ambil nilai purata bagi 2 nombor di tengah-tengah data. Dan pastikan data tu kamu kena susun mengikut tertib menaik atau menurun. Bukan boleh kamu ambil terus, kamu kena susun dulu. Jika data tu bilangan dia genap. Begitu juga dengan bilangan ganjil pun kamu kena susun dulu. Baru kamu boleh dapat median. So, untuk memahami lagi berkaitan dengan median, kamu lihat rajah di sini. Okey, median. Okey, yang pertama, langkah yang pertama ni, data kena susun dulu. Data disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Ini langkah yang pertama. Okey. So, bila kamu dah susun ikut tertib menaik atau menurun, kamu lihat bilangan data tu. Okey. Katalah bilangan data, kita pergi ke kanan dulu nah. Bilangan data ganjil. Kan, ganjil tadi. Maksudnya, bilangan data tu 3 kali 5, 7 dan seterusnya. So, nilai data kita senang nak cari. Step dia pun lebih mudah. So, nilai data di tengah-tengah. Okey, so kita lihat contoh, kamu faham lah. Okey, ini yang kedua. Kalau data tu ganjil. Kalau data tu genap pula, kita lihat pula belah kiri ni. Bilangan data genap. Maksudnya bilangan data 2, 4, 6, 8 seterusnya. Jadi macam mana kita nak tentukan median? Kita kena ambil purata 2 nilai di tengah-tengah. So nota ni kamu kena faham betul dulu nah. Salin nota rajah ni kamu kena ambil. Okey, so sekarang kita lihat contoh, kamu faham lah. Okey. Okey, so kita lihat contoh yang pertama berkaitan dengan median. Okey, data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. So, bermakna 5 orang murid ni, bermakna data ni adalah ganjil lah. 5 orang ganjil lah. Betul tak? Data, bilangan data ganjil. Okey. Okey, tentukan median. Okey, langkah yang pertama buat apa tadi? Ni bilangan. Pelajar A dapat 5, pelajar B 8, pelajar C 3, pelajar D 7, pelajar E 5. So, ini adalah wang saku untuk kelima-lima orang pelajar tersebut lah. So, langkah yang pertama, kamu kena buat apa? Susun data dulu nah. Susun data. Susun data menaik atau menurun. So, boleh susun. Menaik boleh, menurun boleh. So, yang paling mudah kita buat menaik lah. So, waktu kamu susun tak perlu tulis RM pun tak apa. So, yang pertama 3. Yang paling sedikit 3. Diikuti dengan 5. Okey, waktu kamu susun, kamu potong siap-siap. 5 ada berapa kali? 5 ada 2. Dah? Okey, 5 ada 2. Lepas tu, ada 7 1. Okey. Dan ada 8. Okey. So, selesai kita susun langkah yang pertama. Okey, nampak tak kat situ? Dah susun dalam tertib menaik. Okey. So, yang kedua, macam mana kita nak tentukan median? So, kalau kamu lihat data ni ganjil kan? So, kita boleh dapat dah terus nilai untuk median dengan cara, kamu kena ikut cara saya, mudah saja. Kamu potong. Potong data.
kiri dan kanan. Ikutlah kanan dan kiri pun boleh. Kanan dan kiri boleh, kiri dan kanan pun boleh. Okey, kiri, kanan. Okey, kiri, kanan. Apa maksud nota ni? Okey, maksud dia, kamu potong. 3 kiri, kanan, 8 potong. 5 kiri, 7 kanan. So, apa yang tinggal? 5 kan? So, jawapannya ialah median sama dengan 5 lah. Ya. Lepas kamu potong-potong ni, kamu tulislah jawapan kat sini. Jangan biar macam ni saja. Faham tak? Jawapan nak cari median, tulis median. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan selatan dalam 10 permainan. So, bila 10 permainan, bermakna genap. Genap, kamu kena cari apa? Purata. Sekejap Gina. Okey. So, langkah yang pertama, kita susun dulu. Okey, 1. Ada berapa kali? Okey. 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 Lepas tu kita susun nombor 2 ada sekali. Lagi. Nombor 4 ada 3 kali. Okey. Dan yang terakhir ada nombor 5 ada 2 kali. Okey, susun. Tertib menaik. Okey, pastikan bilangan data kamu tu betul. Kalau 10 kena ada 10. Kalau ada 5 kena ada 5. So, langkah seterusnya potong. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Nampak? Ni, kita potong ni. So, yang tinggal 2 nombor. Nampak tak? Nombor 2 dengan 4. Kalau kamu potong lagi, habislah. Tak ada lah jawapan. So, sebab tu kita kata kena ambil purata. So, median, dia ada pengiraan sikit lah nak dapat purata. Macam mana nak dapat purata? Median sama dengan, okay, ambil 2 nombor tadi ni. 2 tambah 4 per 2. So, 2 tambah 4 apa? 6. 6 per 2. So, jawapan kamu ialah 3. Median untuk data ini ialah 3. Okay, boleh 2 contoh ni. Satu data ganjil, terus dapat potong-potong-potong, dapat 1 nombor. Itu median. Untuk data genap, potong-potong-potong, akan dapat 2 nombor di tengah-tengah. Ambil 2 nombor tu, tambah, bahagi dengan 2. Baru dapat median. Ada lagi contoh berkaitan dengan median. Untuk median ni banyak contoh sebab dia banyak situasi. Okey, contoh yang seterusnya, tentukan median. So, bila kamu baca, kamu kena garis bulat macam biasa, macam saya duk ajar. Untuk tajuk ni, takut sekali dia nak suruh tentu median, kamu cari mode. Faham tak maksud saya? So, soalan ni nak cari median. Kalau nak cari mode, bulatkan perkataan mode. So, tentukan median bagi setiap set data berikut. Okey, so langkah yang pertama kita susun dululah. Okey, susun nombor 2. Nombor 1 dulu nah. Sebab tu saya kata kena tengok betul-betul nah. Okey, nombor 1 ada sekali. Okey, nombor 2 ada 2 kali. Okey. Nombor 3 ada sekali. Okey, lihat betul-betul nah. Nombor 4 ada sekali sahaja, 2 kali. Okey, nombor 4 ada 2 kali. Okey, nombor 6 sekali. Nombor 7 sekali. Pastikan semua data kamu dah tulis. Nombor 9 lagi, nampak tak? Kalau tak potong apa, mungkin tertinggal. So, data ada berapa? Kat sini dia tak bagi tahu ni, data ada berapa. Macam tadi dia bagi tahu ada 5, ada 9, ada 10 kan. So, kita tengok data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data. 9 data bermakna ganjil. So, kita boleh potong depan belakang, akan dapat jawapan. So, kita lihat betul tak ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pastikan bilangan data yang kamu susun tu cukup. So, kamu potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Ikut step tadilah. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Tinggal 1 nombor, iaitu 4. So, tulislah kat bawah ni. Median. Kalau mode, tulis mode. Kalau median, tulis median. So, median sama juga dengan 4. Okey, kita lihat nombor B. Kita susun dulu. Okey, yang mana yang paling kecil? 21. Ada berapa kali? 1. Okey. Okey, 2. Okey, lepas 21 ada 23. Okey, 23 ada sekali. Okey, 24 ada 2 kali. Okey. Lepas tu 25.
Okey, 25 ada sekali. 24 tadi dah tulis ha. Okey, 2 kali. Lepas tu 27. Okey, dan 28. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kamu kena pastikan kamu susun dalam sebaris nah. Senang kamu nak potong lagi. Nah, susun sebaris. Tak mau turun ke bawah. Ada berapa data pun 10 ke 15 ke kamu kena susun sebaris. Senang kamu nak potong depan belakang lagi atau kiri kanan. So kita potong yang pertama 21. Pastikan data ni ada berapa? 28 dah. Okey, data ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Data 8 itu genap. Okey, 8 data. So bermakna kita kena cari purata lah. Nah. Okey, 8 data. So potong depan, potong belakang. Depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Okey, nampak ada dua nombor yang tertinggal, 24 dan 24. So, kita nak cari median. Tulis dulu pengiraan median sama dengan 24 tambah dengan 24 bahagi dengan 2. Ni pengiraan ni kena tunjuk nah. Sebab dia purata. So, kamu tak boleh terus bubuh jawapan. Kamu tekan kalkulator ke apa ke, step kena tunjuk. Nah, apa tambah apa bahagi dengan 2. So, jawapan kamu akan dapat 24. So, median. Lepas tu kamu nak tekan kalkulator tak ada masalah. Ni step ni kena ada. Dia ada markah kat situ. So, jawapan kamu 24 untuk soalan B. Okey, ini berkaitan dengan median lagi, ada nota lagi. Okey, untuk menentukan median bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual kekerapan. Okey, yang tadi kita ambil data tak ada jadual. Data tu diberi dalam senarai nombor ataupun senarai nombor lah. Untuk median dia mesti akan data mesti dalam nombor lah, sebab kita nak cari median mesti nombor. Okey. Jika data tu genap, mesti nombor lah. Sebab kita nak cari purata. Okey, tetapi yang ini menentukan median juga bagi bilangan data yang genap atau ganjil juga dalam jadual kekerapan. Okey, kat sini ada jadual kekerapan. Jadi kita akan tengok apakah jadual kekerapan dan perwakilan data. So perwakilan data tu ada banyak jenis tau. Dalam bentuk graf, dalam bentuk plot titik, carta pie. So kita nak tentukan median dalam bentuk yang jika diberi rajah lah. Nah. Okey, so ada nota kat sini. Masih median, nak cari median. So kita pergi kanan. Jika jumlah kekerapan, jumlah kekerapan diwakili dengan huruf N. Pemboleh ubah N. Kamu akan nampak nanti pemboleh ubah N. So N itu merujuk kepada jumlah kekerapan ataupun jumlah data. Nah, jumlah kekerapan. Yang ni penting kena faham. N tu adalah jumlah kekerapan ataupun bilangan data. Okey, so kita akan jumpa dalam soalan yang macam ni, kita akan jumpa N banyak lah. Nah, so bila kamu nampak N tu bermakna jumlah kekerapan. Okey, so jika jumlah kekerapan atau N adalah ganjil, so step yang berikutnya, okey, jika ganjil, step yang berikutnya turun ke bawah ni, data pada kedudukan kena cari dulu data pada kedudukan ke berapa. So nak tahu data tu pada kedudukan ke berapa, kena buat yang ni. Iaitu kita ambil N tadi tambah dengan 1 bahagi dengan 2. N tu ialah jumlah kekerapan. Contoh kalau jumlah kekerapan tu adalah 6, ganjil mesti tu nombor ganjil lah. 7 contoh. Data tu bilangan data ada 7. So kita kena ambil 7 tu tambah dengan 1 bahagi dengan 2. Baru dapat data tu kedudukan ke berapa, bukan jawapan lagi. Lepas tu baru boleh tengok apakah jawapan atau data yang duduk pada kedudukan yang kita cari tadi. So dia banyak step lah untuk median ni. Kalau median dalam jadual kekerapan. Okey, kita tengok pula jika jumlah kekerapan N juga genap. Bila genap, lagi panjang step dia. Okey. So purata data pada kedudukan. Okey. Sama macam tadi. Untuk genap kita kena cari purata. So bila nak cari purata, mesti ada dua data kan? So dua data. Yang pertama, kita ambil bilangan data N tadi bahagi dengan 2. Ini yang pertama. Dan bilangan data juga ataupun jumlah kekerapan tadi bahagi dengan 2 tambah dengan 1. So ada 2 kali kamu kena buat. Ni 2 kali ni. 2 benda ni kamu kena buat untuk bilangan data yang genap. Okey. Sama macam tadi kita nak cari purata, kita kena ambil 2 kedudukan.
Untuk soalan yang berbentuk dalam jadual kekerapan, memang step dia agak panjang. So, kena faham nota ni nah. Faham nota ni. Rajah nota ni kamu salin besar-besar dan kamu fahamkan apa yang dikatakan bila ganjil nak kena buat apa, bila genap nak kena buat apa. Okey, lagi kita lihat contoh. Okey, jom kita lihat contoh. Okey, yang ini yang dikatakan jadual kekerapan. Ni, nampak tak jadual ni? Okey, ni jadual ni. Yang dalam kotak ni, kita panggil jadual kekerapan lah. So, bila ada soalan yang macam ni, kamu kena ikutlah nota tadi. Cara nak cari jawapan dia tak sama macam tadi dah. Dah tak potong dah depan, belakang, kiri, kanan. Dah tak potong dah. Tak boleh dah buat macam tu. Kalau buat macam tu, dia jadi lambat. So, kamu kena buat kaedah yang dalam nota tadi lah. Okey, so kita lihat kat sini. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11. Ni nampak ni 11 kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Tentukan median bagi jadual kekerapan ini. So dekat sini kamu dah lihat data ni ada 11, bermakna kekerapan dia 11 atau N dia sama dengan 11. So bermakna ganjil, N dia ganjil. So bila N dia ganjil, apa kita kena buat? Kita kena cari dulu kan kedudukan data ke berapa. So step yang pertama, okay, median. So kita nak cari median, kita cari dulu kedudukan data. Median sama juga dengan data ke berapa tak tahu lagi kan? Macam mana kita nak tahu data yang ke berapa? Data yang bila ganjil kita ambil N tambah dengan apa? 1 per dengan 2. So maksudnya N tadi adalah berapa? 11. So macam mana kita nak tahu 11 ni? Tengok kat sini kira ni. 1 tambah dengan 6. Tambah dengan 6 ni 7 kan? 7 tambah dengan 3 10. Tambah dengan 1 11. Inilah ni. Kadang-kadang dia tak bagi dalam soalan. Kamu kena tahu kekerapan, kena kira dalam jadual lah. So bermakna N kamu ialah 11 tambah dengan 1. 1 ni memang dalam formula. Jangan duk pandai-pandai tukar nombor. Dia mesti N tambah dengan 1 bahagi dengan 2. Bukan nombor lain. So, bila 11 tambah 1 bahagi 2, bermakna 12 bahagi dengan 2. So, bermakna kat sini, data ke 6. 12 bagi 2, 6 kan? So, data ke 6. Okey, apa maksud data ke 6? Ni baru nak cari data ke berapa. Belum dapat lagi jawapan median. So kita lengkapkan jadual dalam ni. So bila kamu buat soalan yang ada jadual kekerapan, kamu kena tambah kolom dekat soalan tu. Ni kamu tambah di soalan ni. Kamu tambah kolom kat bawah ni. Kalau macam sekarang saya buat jadual lain, boleh je nak buat semula jadual dalam ruang jawapan. Kalau ruang jawapan tu muat. Kalau tak muat, kamu tambah saja di dalam kamu tambah kolom di dalam jadual kekerapan di dalam soalan. Tambah dekat bawah. Macam ni. Tambah satu lagi tajuk, kedudukan data yang kita kira tadi itulah. So maksud di sini, kumpulan yang ambil masa 10 minit ada 1. So bermakna data yang pertama. Kumpulan yang ambil masa 20 minit ada 6 kumpulan. So bermakna selepas nombor 1, nombor 2. Tulis nombor 2. 2 sehingga berapa? So kamu kena kira lah, ada 6 kumpulan kan. So kamu kena kira dengan jari. Saya tak boleh nak tunjuk kamu kira dengan jari. Kamu kena kira macam kamu belajar mula-mula mengira masa sekolah rendah. Contoh kamu nak kira 2 tambah 3, kamu buka 2 jari, kamu buka 3 jari, tambah jadi 5. So sama juga, kamu kena menggunakan kaedah pengiraan menggunakan jari. Maksudnya di sini masa 20 minit ada 6 kumpulan. So bermakna 6 kumpulan kamu kena kira bermula dengan nombor 2. Lepas 2, 3. Lepas 3, 4. Lepas 4, 5. Lepas 5, 6. Lepas 6, 7. Bila ke-7 tu jari kamu buka 6, betul tak? Pastikan bila kamu buka 6 jari, berhenti. So, kamu berhenti dekat nombor apa? Nombor 7. So, 2 hingga 7 lah. Macam tu. Sambil kamu kira, sambil kamu buka jari nah. Saya ulang balik, untuk masa yang ke-20 minit ni, bermula dengan nombor 2 lah. Data kedua lah, sebab 1 dah kat sini dah ambil dah. So, dia akan mula dengan nombor 2. Kamu tulis dulu nombor 2. Nombor 2 sampai berapa? So, kamu kira.
Bila kamu sebut nombor 2, jari kamu dah buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktu ke-7 tu jari kamu buka 6. Ni sama dengan kekerapan ni. Buka 6. So, 2 hingga 7. Yang seterusnya 30 minit nak mula dengan nombor apa kat sini? 8 lah. Tulis dulu nombor 8. 8 sehingga apa? Sebab data tu lebih daripada 1, 8 sehingga apalah. So, macam tadi, ulang balik step tadi. Kamu buka jari kamu sampai 3, berhenti kat nombor apa? Mesti mula, bukaan jari yang pertama mesti mula dengan nombor 8. So, 8, 9, 10. So, 8 sehingga 10. Nampak? Lepas 10 nombor apa? Nombor 11. So, 11 nak kena kira sampai ke berapa? Tak perlulah sebab ini 1 saja. Nampak tak? Dia mesti berakhir dengan 11 sebab bilangan data atau kekerapan tadi 11. Dia tak boleh lebih daripada 11. So, tolong perhati betul-betul kat sini. Kat sini pun pelajar boleh silap kira. Okey. So, dah dapat kat sini. So, tadi kita dah kira median tu adalah data yang berada pada kedudukan nombor 6. So, kalau kat sini nombor 6 ada kat grup mana? Dalam grup sinilah ni, nampak ni. Data nombor 2 sampai 7. Bermakna 6 ada dekat grup ni. So, data apa yang ada di dalam grup ke-6? Ialah, data ni berkaitan dengan apa? Masa. So, jawapan kamu berkaitan dengan masa lah. Masa tu dalam minit. So, jawapan kamu ialah 20 minit. So, median untuk data ini ialah 20 minit. So, tulis balik semula. Median mesti data tu berkaitan dengan apa? Kalau minit, tulis minit. 20 minit. Nampak? So, step dia banyak sikit lah. Sebab dia data dalam jadual kekerapan. Okey, boleh? Perhati betul-betul step saya ni. Tak faham, ulang berkali-kali. Sampai faham. Okey, kita lihat contoh yang berikutnya. Kalau tadi data dalam jadual kegerapan, bilangan data ganjil. Okey, kita lihat contoh untuk bilangan data genap pula macam mana nak buat. Okey, jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Tentukan median. So, 12 ni adalah N dan N ini adalah genap. So, bila genap, kita kena cari purata. Betul tak? So, bila cari purata, apa pula step dia? So, ini jadual kekerapan. So, kalau kamu lihat kat sini, 2 tambah 4, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 1, 12. So, di sinilah bilangan kekerapan ataupun N. Okey, so step dia bila data tadi genap, kita kena cari purata. So, bila nak cari purata, kita kena cari data yang keberapa. So, ada 2 lah. So, median. Okey, yang pertama, median sama dengan data ke. Okey, data ke. Okey, yang pertama ke. Okey, yang pertama kita ambil apa? N bahagi 2. Betul tak? N tadi bahagi 2. Dan satu lagi dan N bahagi dengan 2. Tepi dia kena tambah 1. Ni nampak? Dalam nota tadi tu. Nota yang ada rajah tu. Okey, so step yang seterusnya. Okey, N bahagi 2. N tadi 12. Bahagi dengan 2. Dan satu lagi 12. Bahagi dulu dengan 2. Baru tambah 1. Okey, kita dah ganti nilai N tadi. So, bermakna data yang ada 2 lah. Sebab purata. Data okey, ke berapa? Okey, yang ini kita dapat 12 bagi 2, 6. Dan satu lagi 12 bahagi 2, 6. Kan? 12 bagi 2, 6. Tambah 1 bermakna 7. So, bermakna data akan berada pada kedudukan ke-6 dan ke-7. Untuk median lagi. So, sama juga. Kamu tambah saja kolom dalam soalan. Kalau dalam soalan nanti kamu tambah kolom kat bawah ni. Kan? Sebab ruang selalu dia tak bagi tak besar. So, kamu tambah je kolom dekat jadual dalam soalan. Kalau dekat sini saya buat satu jadual yang baru. Okey, so langkah dia sama macam tadilah. Okey, masa 10 minit, kekerapan 2. Mesti mula dengan 1. Betul tak? Sebab sampai ada 2, bermakna 1 hingga 2 lah. Ni mudah yang pertama. Seterusnya, kita mula untuk grup yang kedua ni, yang 20 minit ni, tulis dulu. Selepas nombor 2, 3. So, untuk 20 minit ada 4 kumpulan. So, ulang langkah yang sama, guna jari.
Kira sehingga buka jari kamu 4. Bila dah buka 4, stop. Apakah nombor yang dekat jari nombor 4 tu? So, mesti mula dengan nombor 3. Waktu buka jari, mula dengan nombor 3. 3, 4, 5, 6. So, jari berhenti pada jari buka 4 jari berhenti pada nombor 6. So, 3 hingga 6. Nampak? So, tulis dulu 7. Selepas 6, 7 kan? 7 sampai berapa? So, sekarang untuk 30 minit ada 5 kumpulan. So, ulang langkah tadi. Kira sehingga jari kamu buka 5. Ni, 5 ni. So, buka 5 berhenti. Kat mana dia berhenti? Nombor apa? Bermula dengan 7. Bermula dengan 7. So, buka jari. Yang pertama 7, 8, 9, 10, 11. So, berhenti dekat 11. Berhenti dekat nombor 11. Betul tak? Lepas 11 nombor apa? Nombor 12. Tulis nombor 12. So, di sini satu saja. 40 minit ada satu grup saja. So, habislah dekat 12. Sama tak dengan atas ni? Sama juga. Pastikan sama. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau kurang, bermakna ada bilangan yang kamu kira tak betul. Kalau lebih pun samalah. So, check balik. Mudah saja. Bila tak sama, check balik. So, kalau kamu lihat dekat sini, data nombor 6 dan 7. Data nombor 6 dan 7 berada dekat mana? Data kedudukan nombor 6 ni dalam grup ni. Grup ni. Ni nampak tak? Data ke-6 ni. Dalam grup ni itu 20 minit. So, bermakna kita ambil 20. Tambah. Data satu lagi duduk dekat kumpulan ke-7. So, bila kumpulan yang ke-7 duduk dalam grup yang satu lagi. Iaitu 30. So, bermakna kita kena ambil 20 tambah dengan 30. Nampak? Dia ada 2 lah sebab bilangan data kita genap. So, dia akan ada 2 nombor. 2 nombor. Lepas tu kita cari apa? Purata. Tambah ada 2 kali. Sekali saja. Saya tulis balik lah. So, nak cari median. Ambil data kedudukan ke-6 tadi 20. Tambah data kedudukan ke-7 30. Bahagi dengan 2 sebab kita nak cari purata. So, kamu akan dapat apa? Kat sini tekanlah kalkulator. 20 tambah 30, 50. 50 bahagi 2, 25. Jadi, median kamu ialah 25. Minit ke 25. Macam tu lah. Okay, ataupun bukan minit ke 25. 25 minit. Masa dia ambil kan? 25 minit. Okay, boleh. So, nampak tak beza? Yang tadi, contoh tadi, data dalam jadual kekerapan tapi bilangan data ganjil. Yang ni data dalam jadual kekerapan bilangan data genap. Step dia lebih panjang lah. Okay. Cara nak cari jawapan sama saja. So, perhati betul-betul lah. Okay, seterusnya kita lihat contoh. Masih lagi median. Okay, median kali ni kita nak cari dalam bentuk rajah. Yang diberi data dalam bentuk rajah atau perwakilan data. Okay, so perwakilan data yang pertama kita nak lihat ialah jenis plot titik. So, kalau kamu lihat rajah yang ada titik-titik ni, nama dia plot titik. So, hitung median bagi situasi di bawah. Okay, plot titik menunjukkan jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam seminggu. So, bermakna titik-titik ni menunjukkan bilangan murid. Okay, so kalau satu orang murid, jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam satu minggu. Okay, so bilangan orang murid satu ada 2. Okay, 2 ada. Ni titik-titik ni lah. So, kita kira dulu. Untuk setiap kali kita nak cari median, kita kena tahu kekerapan. Yang ni penting. Untuk median, kena tahu kekerapan. So, kita kira dulu kekerapan. Okay, kekerapan ada berapa? Atau N. N tadilah. N tu ada berapa? So, nak tahu N ada berapa, kira titik tadilah. Nah. Okay, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, kekerapan adalah 13 iaitu ganjil. So, macam mana nak cari median jika ganjil? So, kita kena cari data yang ke berapa dulu. Okay. So, median sama juga dengan data ke. Okay. So, kita kena ambil N tadi tambah 1 per 2. So, N tambah 1 adalah 13. N tadi 13 tambah 1 per dengan 2. So, 13 tambah 1 per 2 adalah data ke. Okay, 13 tambah 1 adalah 14. 14 bagi 2 adalah data ke-7. So, dekat mana data ke-7? So, lihat titik. Kira balik titik lah.
Okey, yang satu ni ada 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 duduk dalam grup ini. Data ke-7 atau titik ke-7 duduk dalam grup ini, iaitu dekat nombor 3. Jadi bermakna median sama dengan 3. Okey, median sama juga dengan 3, iaitu jumlah bilangan kehadiran murid. Median dia adalah 3. Okey, so kita sampai ke contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir ni berkaitan dengan median dalam bentuk perwakilan data. Okey, perwakilan data untuk contoh yang kedua adalah carta palang. Okey, yang ni kamu dah biasa lihat, betul tak? Carta palang. Okey, carta palang menunjukkan bilangan kupon makanan yang telah dijual oleh guru kelas tingkatan 2S sempena hari co-curriculum. Langkah yang pertama, cari dulu kekerapan atau N. Okey, so ingatlah untuk median mesti kena tahu kekerapan. Kalau tidak, tak boleh dapat jawapan. So, kekerapan atau N, macam mana pula kita nak cari jika data dalam bentuk carta palang? Lihat di sinilah. Bilangan kupon 1 ada berapa? Seorang. 1. 2 ada 3. Okey, ni dekat sini ni. Kita tengok kat sini. Paksi kekerapan ni. Paksi Y ni. Okey. 3 ada 6. Okey, 4 ada 4. Okey, 5 ada 2. So, kita tambahlah semua. Okey, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 2, 16. Senang. Kena kira kekerapan dulu. So, kekerapan adalah 16. So, bermakna median. Bila 16 bermakna data adalah genap. So, bila genap macam mana nak buat? Kena cari purata. So, median sama juga data ke. Okey, data ke kurungan. Yang pertama N per 1. Dan. Okey. Yang kedua N per 1. N per 2 N per 2. Bukan 1 per 2. Tukar kat sini. N per 2. Yang ni pun sama N per 2 tambah 1. Okey, tutup kurungan. Okey, gantikan nilai N tadi. N kita kira 16 per dengan 2. Dan satu lagi. 16 per dengan 2 tambah 1. Okey. So, 16 per 2 adalah 8. Bermakna data ke. Okey, data ke. Yang ini kita dapat 8. Dan. Okey, dan. Yang ini kita dapat apa? 16 bahagi 2. 8 tambah dengan 1. 9. So, bermakna data ke 8 dan ke 9. Okey, so kita lihat dalam carta palang ni, data ke-8 dan ke-9 duduk di mana? Duduk dalam palang yang mana? So, kalau kita lihat kat sini, 1 dengan 3, 4. 4 campur 6, 10. Kan? So, bermakna dia duduk dalam palang ni. Ni, palang warna biru ni, iaitu palang yang kedudukan ketiga. 8 pun duduk sini. 9 pun duduk sini. Sebab, kamu nampak sini, ini 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. Ni, bila kita tambah sini dengan palang yang ketiga ni adalah 10. So, 8 dengan 9 duduk dalam grup yang sama lah. Iaitu grup 3 juga. So, bermakna kita nak cari median. Nak cari median kena cari purata sebab data ini genap. So, kita tambah 3. Tambah dengan 3 lah. 2 kali. Data ke-8 pun 3. Data ke-9 pun 3. Sebab dia duduk dalam palang yang sama. Kalau palang yang lain, nombor tu berlainan lah. Ni palang yang sama. So, tambah 2 kali. 3 tambah 3 per 2. So, 3 tambah 3, 6. 6 bahagi 2 dapat 3. So, median dia adalah 3. Okay, dapat? So, jalan kira dia akan lebih panjang lah sebab data genap. Okay, so kita dah berakhir kelas untuk hari ini. Kita belajar 2 perkara iaitu mood dan median. Okey, mood mudah saja, senang, sikit saja nota dan contoh. Untuk median tu ada banyak contoh kerana contoh tu berbeza. So, saya nak kamu fahamkan betul-betul nah. So, untuk hari ini saya nak kamu buat, jom cuba 12.1. Okey, buku teks di belakang nah.
Okey, di belakang kamu lihat selepas apa yang kamu belajar tu, dia soalan dia dikumpul sekali dekat muka surat 268 hingga 269. Saya nak kamu buat soalan nombor 1 sampai 6 sahaja dulu. Yang kamu belajar hari ni lah. Okey, dua perkara iaitu mood dan median. Yang lain tu kamu belum belajar lagi. So, cuba buat soalan nombor 1 sampai nombor 6. Okay, selamat belajar dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.